pada hari ini saya akan membentangkan assignment yang bertajuk mengenali PAS sebagai sebuah harakat Islamiah. Pada permulaannya sekali, berdasarkan kepada gagasan-gagasan yang diketengahkan oleh para pengasas PAS, sebab utama PAS ditubuhkan adalah kerana 4 perkara, iaitu yang pertama, meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi, seperti mana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, yang bermaksud Allah menjadikan seruan syirik dan Allah menjadikan seruan iaitu syirik orang kafir terke bawah, iaitu kalah dengan sehina-hinanya, dan kalimah Allah iaitu Islam ialah yang tertinggi, iaitu selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, di dalam surah At-Taubah ayat 40. Dan yang kedua, menegakkan agama Allah, iaitu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13, yang bermaksud Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, iaitu apa yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu, iaitu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah dan atau berselisih faham berkenaan dengan perkara dasarnya, di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Seterusnya, bagi kita untuk mengenali sesebuah gerakan Islam itu, kita perlu fahami apa itu gerakan Islam. Yang perlu kita fahami, ia adalah sebuah gerak kerja secara berkumpulan yang tersusun dan bermatlamat, iaitu tujuan kembali kepada Islam untuk memimpin masyarakat dan mengarah seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi ia mestilah sebuah gerak kerja yang berterusan, bukan sekadar melalui ceramah dan kata-kata, penulisan buku dan sebagainya. Dan walaupun ia begitu penting, ia bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taubah ayat 105, dan katakanlah, beramallah kamu semua, pasti Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amalan kamu. Jadi sesebuah gerakan Islam itu, ia mestilah sebuah gerakan rakyat yang tertegak di atas kesedaran dan kerelaan sendiri dari keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu Taala dan mengharapkan ganjarannya daripadanya. Seterusnya, apa itu peranan harakat Islamiah? Peranan harakat Islamiah, sesebuah harakat Islamiah seperti PAS mestilah memainkan peranan yang utama di dalam gerak kerja tajdid Islami dan mengembalikan semula hak Islam untuk memimpin kehidupan seluruh aspek kehidupan selepas berjaya menghilangkan segala rintangan. Seterusnya, apa itu tajdid? Tajdid adalah salah satu istilah nabawi daripada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah pasti akan mengutuskan untuk umat ini di hujung setiap 100 tahun orang yang akan memperbaharui, iaitu tajdid untuk mereka akan agama mereka, iaitu riwayat daripada Abi Daud dan Al-Hakim. Walaupun kebanyakan ulama melihat bahawa kalimah man itu merujuk kepada individu, tetapi beberapa ulama terkemuka seperti Ibnu Al-Hathir dan Al-Hafiz Az-Zahabi pula mereka melihat ia bukan satu kemestian, bahkan ia mungkin bermaksud satu kumpulan ulama yang bersama-sama membawa konsep tajdid agama. Dan alangkah benarnya jika kumpulan ulama yang melakukan tajdid ini membentuk satu madrasah ataupun satu kumpulan atau gerakan pemikiran dan amal yang tersusun dan saling tolong antara satu sama lain. Dan inilah antara syarahan terhadap hadis di atas yang saya bacakan tadi, yang paling baik dan realiti mengikut wakil untuk kebangkitan umat Islam pada hari ini mengikut pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mengikut pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, apa yang perlu ditajdidkan oleh gerakan Islam hendaklah tertumpu kepada 3 perkara utama, iaitu yang pertama, membentuk sebuah pasukan Islam yang mampu memimpin masyarakat pada hari ini dengan Islam yang benar dan menyeluruh dan merawati penyakit mereka dengan penawar bersumberkan Islam itu sendiri. Yang kedua, membentuk pandangan umum rakyat majoriti yang menyokong pasukan Islam ataupun gerakan Islam tersebut dan memberikan bantuan dan kasih sayang mereka kepadanya selepas mereka mengenali matlamat perjuangan dan melihat keikhlasan dan kekuatan mereka. Dan yang ketiga, membentuk satu iklim suasana sejagat yang mula menerima kewujudan dan hak umat Islam. Pandangan umum sejagat yang positif inilah yang akan menerima kehadiran dan hak umat Islam untuk menyusun kembali kehidupan mereka berlandaskan hukum hakam agama mereka itu sendiri.
di dalam negara umat Islam yang majoriti sebagaimana ia bertetapan dengan seruan demokrasi yang dilaungkan oleh dunia. Keutamaan semasa Harakat Islamiah. Medan kerja untuk gerakan Islam seperti PAS hari ini menjadi semakin luas dan adalah menjadi kewajipan ke atas pimpinan gerakan untuk mengkaji dan mendalami dengan penuh teliti berpandukan fakta dan statistik yang benar. Di antara medan amal yang utama adalah seperti medan tarbiyah yang bertujuan membina pasukan dakwah yang cemerlang, yang memiliki fikrah yang jelas, akidah yang teguh, akhlak yang baik, ibadah yang ikhlas, serta manhaj perjuangan yang moden untuk menggerak dan menyatukan umat di atas tali Islam yang syumul. Begitu juga dengan medan politik yang bertujuan membebaskan kuasa dan pemerintahan daripada tangan golongan yang khianat kepada tangan yang amanah serta bersih daripada sifat takabur, yang mampu memimpin umat Islam dan kemanusiaan menuju kecemerlangan. Begitu juga dengan medan ekonomi demi membangun kekayaan umat dan membebaskan diri dari mengikut telunjuk musuh serta menanggung hutang ribawi, seterusnya menubuhkan syarikat-syarikat perniagaan dan yayasan-yayasan yang memajukan ekonomi umat. 4 perkara yang perlu diterokai. Dr. Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahawa pemusatan yang perlu digerakkan kepada 4 lapangan amal yang paling penting untuk diterokai dengan jayanya, iaitu yang pertama, di alam lapangan pemikiran hendaklah diberi tumpuan yang mendalam dan pencerahan yang baru ke atas beberapa kefahaman yang penting. Ini dinamakan fiqh al-jadid. Di antara kefahaman yang mesti diketengahkan ialah fiqh aulawiyat, fiqh muazanah dan fiqh al-maqasid. Yang kedua, di dalam lapangan dakwah hendaklah ditumpukan kepada beberapa sektor dan kelompok masyarakat yang tertentu yang berpengaruh. Rakyat marhin semestilah diselami kehidupan mereka, kelompok perniagaan, bidang-bidang kewanitaan dan golongan akademik sebagai contoh adalah medan yang perlu dikuasai. Yang ketiga, di dalam lapangan tarbiyah hendaklah ditumpukan kepada pembinaan kualiti yang tertentu ke atas kelompok kepimpinan masa depan, terutama di sudut fikrah dan iman. Inilah medan yang paling utama. Inilah kumpulan hari ini yang mengambil peranan sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di lapangan politik hendaklah ditumpukan kepada kemajuan pemikiran dan praktikalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada memahami PAS sebagai gerakan Islam yang menggunakan wasilah pilihan raya ataupun politik sebagai laluan siasah di samping tarbiyah dan dakwah. Menjadi satu persoalan yang sering ditimbulkan mengenai PAS adalah kedudukannya sebagai sebuah parti politik dilihat lebih menyelah berbanding sebagai sebuah gerakan Islam. Bermaksud dia lebih ke tengah kepada parti politik berbanding mereka menunjukkan diri sebagai gerakan Islam. Perhatikan sebab-sebab dia. Yang pertama, dekat sini dia masukkan PAS lahir daripada krisis politik semasa di Malaysia di saat negara sedang berjuang untuk kemerdekaan. Kelahirannya di atas pentas politik adalah cukup tepat untuk mengimbangi penguasaan golongan sekular di dalam UMNO. Bermaksud PAS dilahirkan adalah untuk mengimbangi di antara sekular yang sangat berleluasa di gerakan UMNO. Bermaksud PAS ni tertubuh adalah disebabkan kebiasaan yang dibuat oleh UMNO dengan sifat sekular yang memisahkan antara agama dengan dunia. Yang kedua, PAS adalah kelangsungan gerakan dakwah dan gerakan anti penjajah yang dipelopori oleh para ulama sebelumnya. Di kalangan ahli gerakan PAS ni, semuanya ulama-ulama yang pernah duduk di gerakan Islam yang terdahulu. Bermaksud ulama-ulama yang mempunyai pengalaman, ulama-ulama yang pernah ada di dalam gerakan Islam Hizbut Tahrir. Bermaksud mereka yang memasuki PAS adalah orang-orang yang berpengalaman daripada sudut latar belakangnya yang sentiasa dipenuhi dengan ilmu-ilmu agama. Maksud skop yang diciptakan oleh PAS ni adalah orang yang bukan biasa-biasa, bukan orang yang tak dikenali latar belakangnya, malah latar belakang mereka adalah latar belakang yang diiktiraf. Yang ketiga, dalam gerakan Islam, tarbiyah dan fikrah diibaratkan enjin yang menggerakkan jentera daripada dalam, sedangkan tayar dan steeringnya adalah politik. Jadi dekat sini nombor 3, dia nak menekankan bahawasanya dalam gerakan Islam yang PAS bawakan, ia sangat hubungannya yang sangat kuat daripada sudut pendidikan tarbiyah
daripada sudut penjagaan fikrah yang diibaratkan seperti kereta. Apabila kereta tak ada ni steering, dia tak akan boleh bergerak, macam tu. Bermaksud jalan-jalan yang dipenuhi oleh PAS ni adalah salah satu metod untuk memasukkan elemen Islam ke dalam negara, yakni politik lah, melalui jalan pilihan raya. Tugas dan tanggungjawab ahli gerakan Islam. Sebagai seorang yang telah memahami bahawa gerakan Islam ataupun PAS iaitu satu jemaah atau parti yang akan menegakkan Islam di atas muka bumi, dan bagi memastikan kejelasan gerak kerja tersebut, kita sebagai ahli PAS mestilah komitmen dan mestilah paparkan sifat-sifat yang baik seperti yang berikut. Yang pertama, teguh dan tegas dari segi akidah. Sebagai ahli PAS, kita mestilah beriman bahawa Allah yang Maha Esa menciptakan manusia bukan sahaja dengan sia-sia, dan mesti beriman bahawa manusia akan kembali dan disoal oleh Allah atas setiap amalan yang kita lakukan di atas muka bumi. Dan kita perlu ingat, tanggungjawab kita sebagai seorang manusia adalah untuk menjadi khalifah, menegakkan agama, menegakkan Islam di atas muka bumi, dan juga mestilah beramanah dengan amanah yang Allah Ta'ala telah berikan. Dan untuk poin yang pertama, Allah telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga ayat 116. Dan yang kedua, sebagai ahli PAS, kita mestilah beriman bahawasanya Allah telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar kita supaya mengenal Allah dan dapat kita tahu matlamat kejadian kita yang sebenar. Dan kita mestilah mempertahankan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita dan gunakan ia sebagai satu senjata untuk kita mengajak manusia ke arah kebaikan. Dan untuk poin yang kedua, Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Okey, untuk poin yang ketiga, kita wajib beriman bahawa ganjaran bagi orang yang beriman dan yang menegakkan agama Islam di atas muka bumi ialah syurga, manakala balasan ke atas orang yang tidak beriman dan tidak melaksanakan apa yang Allah suruh, maka balasan bagi mereka adalah neraka. Kita perlu yakin bahawa janji syurga yang Allah berikan ini satu benda yang sangat berharga untuk kita, dan kita perlu takut bahawa neraka bukanlah tempat yang boleh kita bersukaria, dan kita perlu tahu bahawa neraka lah satu tempat yang di sana penuh dengan hukuman yang sangat berat. Dan untuk poin yang ketiga, Allah Ta'ala telah turunkan ayat As-Surah ayat 7. Okey, untuk poin yang keempat, kita wajib beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah. Tidak seharus sama sekali untuk kita mendahului atau membelakang hukum yang telah dinaskan secara qat'i dalam Al-Quran dengan hukum manusia. Seperti contoh, kita menukar hukum penzina dengan denda membayar wang, sedangkan denda yang dikenakan ke atas mereka adalah sebat 100 kali bagi yang belum berkahwin dan rejam sampai mati bagi yang sudah berkahwin. Dan untuk poin yang keempat ini, Allah Ta'ala telah terangkan dalam surah Al-Syura ayat ke-10. Okey, untuk poin yang seterusnya, kita mestilah takut dan patuh kepada Allah sahaja, kerana perasaan takut itulah menyebabkan kita menjauhi kemurkaan yang Allah Ta'ala telah tetapkan dan larangan-larangan Allah. Dan kita mestilah yakin bahawa semua tindakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di tempat yang tersembunyi ataupun tempat yang terbuka. Dan untuk poin yang seterusnya, Allah Ta'ala telah terangkan dalam surah An-Nur ayat ke-52. Pada hari ini, saya akan membincangkan pasal tajuk dari sudut ibadah. Ibadah di dalam Islam merupakan kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga adalah kemuncak betapa ia merasai keagungan Tuhan yang disembah. Ia menjadi anak tangga pertatihan di antara si hamba dengan Tuhannya. Ibadah juga memberi kesan yang mendalam di dalam hubungan manusia dengan makhluknya, iaitu sebagai hablum minallah, hablum minannas. Begitu juga dengan ibadah-ibadah dalam rukun Islam seperti sembahyang, puasa, zakat, haji serta amalan-amalan lain yang dilaksanakan untuk mendapat keredaan ilahi, dan dalam mengamalkannya syariatnya adalah termasuk dalam pengertian ibadah. Bertitik tolak dalam pengertian inilah Islam mentetapkan supaya seluruh hidup manusia dipelihara agar menjadi ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Yang kedua, mesti mengambil berat terhadap ibadah yang mulai serta melatih diri melakukannya sehingga menjadi satu kebiasaan. Sebab kalau kita tengok yang mulai zaman Nabi, kalau dia nak berperang, mesti dia ni lakukan qiyamul lail. Sebab qiyamul lail ni bukannya untuk orang lain, untuk juga diri kita. Sebab kalau kita terbiasa dengan qiyamul lail, insya-Allah akan menjadi kuat. Sebab kalau kita nak memperjuangkan Islam, sudah tentu akan menerima banyak ujian-ujian, banyak menerima musibah ataupun ujian-ujian. Maka dengan ibadah yang mulainya akan menguatkan lagi kerohanian kita, dalaman kita untuk menghadapi segala berbagai-bagai cabaran-cabaran dan menguatkan lagi diri kita ni untuk menghadapi ujian-ujian yang akan menimpa kita. Dan yang sesungguhnya mesti memerlukan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dengan cara merenungi maksud dan pengajarannya. Sebab kalau kita tengok, apabila kita ni menimpa musibah, menimpa sesuatu ujian, mesti kita ni nak tak nak, kita ni mesti merujuk Al-Quran. Kalau kita merujuk akal fikiran kita je, jadi tu mungkin akan berkesan, tu mungkin akan menyelesaikan, tapi dia tak 100% menyelesaikan. Tapi kalau kita ada masalah, kalau kita ada ujian, tapi bila kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita ni untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak dapat menyelesaikan 100%, dapat meringankan masalah kita. Sebab apa? Sebab seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam keadaan duka cita. Maka apabila kamu membacanya, hendaklah kamu merasakan duka citaan tersebut. Saya akan sampaikan berkaitan dengan tajuk teguh dan tegas dari sudut akhlak. Antara perkara yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan perkara ini adalah Muslim sendiri perlu menjaga akhlak mereka, perlu mendidik diri supaya mencantikkan akhlak, kerana akhlak inilah yang akan menunjukkan siapa kita dan menunjukkan keindahan Islam itu sendiri. Yang pertama, kita perlu menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah. Kenapa menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah?
First sekali kena tahu syubhah tu adalah perkara yang meragukan ataupun perkara yang samar-samar, ataupun boleh dikatakan sebagai perkara yang tidak pasti. Nak kata perkara syubhah ni kita kena jauhkan supaya kita dapat memelihara diri kita daripada terjatuh ke dalam perkara yang haram. Contoh berkaitan dengan makanan, dengan minuman ataupun perkara hukum-hukum yang tak pasti, benda yang syubhah. Lebih kepada makanan lah yang saya nak bagi contoh. Antaranya berkaitan dengan isu Cadbury yang katanya ada logo halal tapi halal jakim tu halal palsu. So kat situ membuatkan orang ragu-ragu. Bila terdetik hati kita ada ragu-ragu dalam satu perkara, benda tu perlu kita elak supaya bila benda tu keluar dan mengatakan hasil daripada kajian tersebut mengatakan itu adalah haram, jadi kita terselamat daripada perkara-perkara yang mendekatkan kita daripada perkara yang syubhah. Kenapa kena jauhkan daripada perkara syubhah? Sebab ada hadis mengatakan yang disebut, ketahuilah bahawa di dalam diri seseorang itu ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruhnya, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruhnya. Ketahuilah itulah yang dikatakan sebagai hati. Bila kita dekat dengan perkara yang syubhah, hati kita akan rosak. Boleh ataupun perkara-perkara yang haram, yang syubhah boleh merosakkan hati kita. Dia dapat merosakkan hati kita. Yang kedua, kita perlu menundukkan pandangan. Kenapa perlu menundukkan pandangan? Supaya kita kena menundukkan pandangan daripada perkara-perkara yang haram, perkara yang Allah larang. Nak kata contoh seperti wanita dan lelaki, Allah ada cakap dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 30. Nak kata yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka daripada memandang kepada perkara yang dilarang. Maksud perkara dilarang tu adalah seorang wanita. Lelaki kena menundukkan pandangan mereka supaya tak timbul nafsu syahwat. Tapi dalam ayat ni sebenarnya kalau berkaitan dengan menundukkan pandangan ni, bukan sekadar hanya seorang lelaki sahaja yang perlu menundukkan pandangan, tapi wanita sendiri perlu menundukkan pandangan supaya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang mendekatkan kita daripada maksiat. Bila dua-dua menjaga mata, so dua-dua macam tak adalah dekat, tak ada. Kalau nak kata laki je, ada juga perempuan yang menggatal kan, macam tu. So dua-dua perlu menjaga penglihatan mata supaya terjaga hati dan terjaga diri kita. Lagi-lagi wanita perlulah menundukkan pandangan. Masuk pada penekanan sudut rumah tangga, yang mana dekat sini dia menyebutkan bahawasanya kita perlu memastikan bahawasanya perkahwinan kita ini adalah semata-mata kerana Allah, untuk membina rumah tangga Muslim bagi melahirkan keturunan ataupun generasi-generasi yang soleh, serta menjadikan keluarga yang mampu menunaikan amanah dan melaksanakan tanggungjawab kepada Allah. Dekat sini saya bawakan ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 golongan yang Allah berhak menolong mereka: orang yang berjihad pada jalan Allah, hamba mukatib, yakni yang berjanji untuk menebus diri untuk menunaikan bayarannya, dan orang yang berkahwin kerana ingin memelihara dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Bermaksud dekat sini highlight bagi orang yang berkahwin untuk memelihara diri, dan highlight orang yang berkahwin hanya untuk
memuaskan hawa nafsu saja. Dekat sini dalam hadis ni nak mengatakan bahawasanya Allah memberi bantuan kepada orang yang memperbaiki niat dia dalam mendirikan rumah tangga. Masukkan penekanan yang kedua, kita mesti memilih wanita yang baik akhlaknya dan pegangan agamanya sekalipun tidak punya harta, kekayaan dan kecantikan, kerana sabda Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama ana Syahloman bin Syahadma bernama metrik 1910-2010 1910-2010-01. Mana akan menyimpulkan berkenaan tentang tajuk pasal PAS sebagai wadah politik Islam, yang mana telah dibentangkan oleh kawan-kawan saya yang lain, iaitu dari segi mengenai mengenali PAS sebagai sebuah harakah Islamiah. Lepas tu ada juga masuk dalam memahami PAS juga sebagai jemaah Islam yang menggunakan wasilah pilihan raya sebagai laluan siasat di samping tarbiyah dan juga dakwah, dan juga last sekali tugas dan tanggungjawab ahli gerakan Islam. Kalau kita tengok semua ni melibatkan tentang PAS, yang mana dia ni berperanan lah sebagai satu gerakan satu kumpulan yang mana dia menggerak sebagai gerakan Islam untuk membimbing masyarakat dalam mengenali Islam lebih terperinci, lebih mendalam, untuk tahu apa dia punya tujuan dia untuk nak mencapai objektif masing-masing. Sebab kalau melibatkan politik ni, politik ni jadi salah satu benda yang utama lah, benda yang penting untuk kita nak mengurus tadbir negara ni. So yang anda boleh simpulkan pasal tiga bab. So pertama sekali, PAS ni dia berperanan dalam memimpin masyarakat untuk kenalkan Islam ni secara mendalam dan terperinci, seperti yang katakan tadi lah. Sebab kalau dia tahu benda basic, dia tak semestinya dia benda basic ni tapi kalau kita tahu lebih dalam lagi, kita tahu lah apa dia punya objektif dan tujuannya, untuk tahu apa poin-poin yang terpenting dalam Islam. Nah, belajar tentang hadis, tentang akidah, bukan sekadar tu je, dia lebih secara menyeluruh. Kalau takkan pada politik, boleh jadi dalam kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan sosial, tentang rumah tangga, akidah, tentang agama, tentang ibadah, semua lah. Okay. Terusnya masuk juga dalam tentang gerakan Islam ni, dia lebih menyeluruh ataupun syumul. Sebab gerakan Islam ni dia meluas dan sesuai dalam semua lapangan, semua medan. Kerana macam nak cakap lah, dia bukannya fokus semata-mata dalam politik. Okay, seterusnya PAS juga dia gunakan wasilah pilihan raya. Maknanya dia gunakan wasilah pilihan raya sebagai laluan siasat di samping tarbiyah dan dakwah. Dalam hal ni dia menggunakan pilihan raya ini sebagai salah satu perantaraan. Bila mana adanya perantaraan ni salah satu peluang untuk dia nak cuba tarik masyarakat untuk tak mengenali Islam, untuk mengenali macam mana gerakan Islam tu disampaikan dalam bentuk yang indah. Okay, masuk yang bab seterusnya, kesimpulan yang seterusnya, krisis politik ni dia berlaku sebab Malaysia ketika itu dia tengah berjuang habis-habisan nak tuntutkan kemerdekaan. Bila adanya penjajahan kat sini, maka dia wujudnya satu gerakan yang mana namanya PAS. Macam sebelum kan ada UMNO, BN, macam-macam lah, Pakatan Harapan. Tapi dalam jangan ingat pembentukan ahli PAS ni, pembentukan gerakan Islam ni, dia bukannya tak buat apa-apa. Dimestikan ada juga dia punya gerakan yang mana ni lebih lebih gerakan Islam yang lebih terbaik untuk kita sokong gerakan Islam yang akhir. Seterusnya masuk pula PAS ni, dia bertanggungjawab serta dia beramanah dalam dia membimbing masyarakat dari segi akidah, ibadah, akhlak dan juga rumah tangga. Sebab ini salah satunya yang mana dia jadi poin utama yang terpenting, yang mana orang kata dia kena terapkanlah terlebih dahulu untuk diri dia sendiri, baru untuk orang lain. Sebab kalau dia tak terapkan diri dia dengan mantapkan akidah, mantapkan ibadah dia dari segi gerak kerja amal, akhlak dia pun dia kena jaga untuk jaga identiti dia supaya dia boleh supaya dia boleh menunjukkan macam mana dia boleh tunjukkan, bukan tunjuk tu riak, maknanya dia tunjukkan macam mana keindahan Islam tu. Sama juga dia menunjukkan macam mana Nabi Muhammad SAW sendiri juga menyerlahkan macam mana baginda Muhammad punya akhlak tu, betapa indahnya akhlak dia, seperti mana akhlak dalam akhlak seperti Al-Quran.
Macam tu juga PAS, dia kena tunjukkan betapa mulianya apa Islam ni. Last sekali, PAS sebagai wadah politik Islam dalam membentuk iklim sejagat untuk menerima pewujudan dan hawa Islam. Saya cukup sekadar itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekangan masa untuk nak hantar lewatnya. Moga yang mana baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri, tapi hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Shalom Insya Anwar, dan ini akhir set dan juga akhir pembentangan. So, bye.